Selamat petang, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Salam sejahtera Malaysia. Berita baik kepada semua rakyat Malaysia, seluruh rakyat Malaysia yang menantikan pengumuman siapa yang akan menjadi menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini sudah pasti akan ada pengumuman daripada Perdana Menteri selepas disahkan beberapa media, termasuklah My Metro, Malaysia Kini dan yang lain. Tapi sebelum saya teruskan berita hari ini, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber dan kepada semua yang setia bersama di dalam channel ini. Saya juga ingin meminta bantuan anda untuk tekan butang subscribe supaya kamu akan dapat perkembangan-perkembangan terkini politik di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, hari ini daripada My Metro, Perdana Menteri Umum Barisan Kabinet petang ini. Tapi sebelum saya sampaikan kepada anda siapa yang akan diumumkan, saya juga ingin berkongsi dengan anda satu pengakuan, satu kenyataan daripada pemimpin daripada Pakatan Harapan juga, yaitu parti komponen, yaitu DAP. Pengurusi DAP, Presiden DAP Lim Guan Eng buat satu kenyataan yang sangat mengejutkan. Guan Eng, saya sedia berkhidmat dalam apa jua capacity menurut Lim Guan Eng. Pengerusi DAP Lim Guan Eng menegaskan bahawa mendapat jawatan kabinet adalah soal kedua berbanding memastikan masa depan Malaysia tidak dicuri. Menjawab spekulasi mengenai kemungkinan dia tidak dilantik Menteri Kabinet di bawah kerajaan Anwar Ibrahim, bekas Menteri Kewangan itu dalam satu kenyataan hari ini berkata dia sedia berkhidmat dalam apa jua capacity dalam kerajaan perpaduan. Biar saya nyatakan kesediaan saya untuk berkhidmat dalam apa jua capacity, asalkan ia memenuhi kepentingan negara yang lebih besar supaya kerajaan perpaduan semasa yang dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh terus berfungsi dan kekal stabil daripada pihak pelampau yang cuba melemah dan menjatuhkannya, menurut Lim Guan Eng. Jadi Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10, akan umum kabinet petang ini dan kronologi pembentukan kerajaan perpaduan. Seperti yang kita tahu, persoalan siapa yang akan tersenarai dalam barisan kabinet kerajaan perpaduan yang diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim terjawab hari ini apabila Perdana Menteri mengesahkan membuat pengumuman mengenainya pada petang ini. Anwar mengesahkan perkara itu ketika berucap di Majlis Jamuan Kenduri Rakyat di Tambun, Perak, selepas senarai berkenaan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara pagi tadi. Berikut adalah kronologi pembentukan kabinet. Seperti yang kita tahu, pada 20 November, SPR mengumumkan keputusan rasmi yang menyaksikan tiada satupun daripada gabungan parti utama di negara ini dapat membentuk kerajaan. Selepas itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa PH yang diketuainya kini mempunyai majoriti muda. Dan selepas itu, pada 21 November, Perikatan Nasional pula memaklumkan sudah menghantar SD ataupun akuan bersumpah kepada Istana Negara untuk membentuk kerajaan persekutuan selepas mendakwa memperoleh sokongan 112 ahli parlimen. Selepas itu, Yang di-Pertuan Agong menitahkan ketua parti-parti politik dan gabungan parti politik yang mempunyai jumlah kerusi terbanyak maklumkan kepada Istana Negara bagi pembentukan kerajaan baru. Seri Paduka mengadakan pertemuan dengan pengurusi PH dan juga pengurusi PN selepas kedua-dua gagal menerima sokongan majoriti mudah 112 ahli parlimen untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10. Pada 22 November, Yang di-Pertuan Agong menitahkan supaya PN dan PH membentuk kerajaan. Namun Muhyiddin memaklumkan kepada Baginda yang pihaknya tidak mahu bekerjasama dengan PH. Pada 23 November pula, Seri Paduka menitahkan supaya 30 ahli parlimen Dewan Tertinggi, 30 ahli parlimen BN menghadap, namun mesyuarat Dewan Tertinggi memutuskan
untuk memohon penangguhan kedua daripada Istana Negara untuk menghadap semua ahli parlimen berkenaan. Pada 24 November, perbincangan khas Raja-Raja Melayu sebagai usaha yang di-Pertuan Agong merungkai kemelut pembentukan kerajaan baru. Selepas itu, UMNO memutuskan untuk menyokong dan mengambil bahagian dalam kerajaan perpaduan yang bukan dipimpin PN. Selepas itu pula yang di-Pertuan Agong memberi perkenan pelantikan Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10 selepas keputusan perbincangan khas Raja-Raja Melayu. Pengurusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, selesai mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 pada 24 November. Pada 25 November pula, Anwar Ibrahim melangkah masuk ke pejabat Perdana Menteri. Putrajaya memulakan tugas rasmi pertama sebagai Perdana Menteri. Selepas itu, Anwar menegaskan saiz kabinet di bawah pentadbirannya akan dikecilkan. Pada 27 November pula, Perdana Menteri ke-10 mempengerusikan mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara bagi membincangkan isu kos sara hidup yang menekan rakyat. Pada 28 November, Anwar Ibrahim memberi jaminan akan memuktamadkan pembentukan kabinet dengan kadar segera. Pada 29 November pula, Anwar Ibrahim mengadakan pertemuan sulung dengan penjawat awam. Pada 1 Desember, spekulasi pengumuman pembentukan barisan kabinet bagi membolehkan jemaah menteri baru mengangkat sumpah sebelum hujung minggu. Pengumuman pembentukan kabinet disahkan pada hari ini, pada 2 Desember pada pukul 5 petang. Anwar Ibrahim mengesahkan buat pengumuman senarai kabinet petang ini. Jadi, tuan-tuan dan puan, petang ini kita akan tahu siapa yang akan menjadi menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan. Adakah sah Tokmat yang akan mengangkat sumpah, ataupun Fadila Yusof, ataupun Zahid Hamidi? Namun daripada kenyataan Lim Guan Eng sebentar tadi melalui artikel yang lain daripada My Metro, daripada Malaysia Kini, menurut Guan Eng, beliau bersedia untuk berkhidmat apa jua kapasiti yang diberikan daripada pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekaligus pimpinan Pakatan Harapan. Jadi tuan-tuan dan puan, mungkin Lim Guan Eng bersedia jika beliau tidak tersenarai menjadi menteri. Mungkin beliau juga tahu bahwa beliau mempunyai kes mahkamah. Namun bagaimana dengan kluster mahkamah yang lain? Syed Saddiq, Bung Mokhtar, Datuk Zahid Hamidi. Jadi tuan-tuan dan puan, bagaimana pendapat anda? Siapapun yang akan menjadi Menteri Keuangan, Menteri Kabinet dalam kerajaan hari ini, siapapun akan menjadi Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Pertahanan, dan segala-gala menteri lah yang ada dalam kabinet kerajaan perpaduan, siapapun yang akan menjadi menteri itu, kita berharap semua ini hanyalah untuk kebaikan negara tercinta kita Malaysia. Jadi masih menjadi tanda tanya, dan tanda tanya anda akan dijawab hari ini oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia ke-10. Jadi mungkin Tokmat boleh jadi timbalan Perdana Menteri. Tidak mustahil juga melalui satu gambar yang tular baru-baru ini yang menunjukkan timbalan Perdana Menteri pertama Zahid Hamidi, timbalan Perdana Menteri kedua Fadila Yusof, dan juga Menteri Keuangan adalah Tokmat. Tapi tidak mustahil juga mungkin Tengku Zafrul diteruskan menjadi Menteri Keuangan lagi. Jadi banyak lagi menteri-menteri lain melalui ramalan yang diviralkan semalam. Salah satunya Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Muhammad Rafizi bin Ramli, Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siufuk, manakala Menteri Pertahanan Datuk Seri Panglima Muhammad Syafi bin Abdal. Jadi itu hanyalah ramalan. Yang pasti kita akan tahu siapa yang akan menjadi menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe supaya anda tahu perkembangan channel ini.